Hai semua. So hari ni saya nak masak sizzling yimi. So resipi ni boleh dapat untuk hidangan 4 ke 5 orang. So bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 paket yimi, 4 sudu besar minyak, 8 ulas bawang putih, 1 inci halia, 10 tangkai cili kering, cendawan secukupnya, 1 sudu besar serbuk lada hitam, 4 sudu besar sos tiram, 3 sudu kicap manis, 2 ketul cube pati ayam, 2,5 sudu besar tepung jagung, 2 sudu besar minyak bijan, 3 sudu besar kicap pekat, isi ayam secukupnya, 1 sudu besar garam, 7 cawan air, sayur sawi secukupnya dan 5 biji telur. Okey, mula-mula sediakan 1 mangkuk air panas dan masukkan cendawan ke dalam air panas ni. Okey, biarkan rendam selama lebih kurang 30 minit untuk lembutkan dia. Boleh juga guna cendawan lain macam cendawan butang ke, cendawan enoki, cendawan shiitake atau apa-apa sajalah yang anda suka, ikut selera masing-masing. Cuma kalau cendawan tu memang dah lembut, tak perlu nak rendam lah. Sebab yang ni jenis keras, so kita kena rendam 30 minit. Selepas tu barulah boleh dipotongkan. So cara nak potong terpulang, nak potong 4 boleh, nak potong 2 boleh, atau nak hiris sahaja pun boleh. Okey? Dan kemudiannya, okey, kita akan sediakan setengah cawan air dan campurkan tepung jagung ke dalamnya. Okey, dan kacau saja supaya dia larut dan tak berketul. Okey, dan seterusnya cili kering pula kita potong 3. Okey, cili kering ni terpulang ya kalau tak nak pedas, jadi boleh kurangkan. Sebab setengah cili memang dia jenis pedas, so walau letak macam tu saja pun memang terasa dia punya pedas. Okey, hiriskan pula halia. Okey, dan juga hiriskan bawang putih. Semuanya hiriskan. Okey, panaskan periuk dan masukkan minyak. Dan bila minyak dah panas, jadi kita boleh tumiskan bahan yang kita dah hiris tadi. Jadi masukkan bawang putih, kemudian masukkan pula halia. Okey, dan masukkan cili kering. So tumis bahan-bahan ni. Jadi kacau sampai dia naik bau dan agak garing sedikit nanti. Okey, kemudian masukkan pula ayam yang kita dah potong kecil-kecil. Ayam ni terpulang, nak bahagian isi atau bahagian mana-mana pun boleh, cuma potong kecil-kecil. Dan kita akan masakkan ayam ni sehingga dia garing sedikit. Okey, kemudian masukkan pula serbuk lada hitam. Dan kacau lagi. Okey, masukkan pula sos tiram. Masukkan juga kicap manis. Nak guna kicap masin pun boleh. So yang ni saya gunakan kicap manis saja. Masukkan juga kicap pekat.
Okey, dan kacaukan kesemuanya supaya dia sebati. Kita nak ayam ni serap kicap tu tadi. Okey, kemudian kita akan masukkan pula air. Okey, sambung kacau lagi dan biarkan dia mendidih sedikit. Okey, masukkan pula cube pati ayam. So yang ni nak guna apa-apa brand pun boleh. Okey, teruskan kacau supaya cube pati ayam tadi dia larut dan sebati. Okey, kemudian masukkan cendawan yang kita dah potong tadi. Dan masukkan juga air campuran tepung jagung. Okey, tepung jagung tu sebenarnya adalah sebagai ejen pemekat yang mana ia akan memekatkan kuah sizzling ni. Okey, dan selepas tu sambung saja kacau lagi. Okey, masukkan pula garam. Garam tak perlu banyak, sedikit je. Sebab kicap semua tu tadi dah masin. So kalau terlalu banyak garam nanti kuah ni akan terlalu masin. Okey, dan kalau terlalu masin, so tambahkan sedikit gula lah. Nak bagi kurangkan masin tu. Okey, dan akhir sekali masukkan minyak bijan. Okey, biarkan mendidih seketika. Dari segi kepekatan kuah ni pula terpulang. Kalau jenis yang suka kuah betul-betul pekat, so biarkan dia merenih dulu sampai dia jadi pekat. Sebab bila dia didih lama memang kuah akan memekat lah. Sebab tepung jagung yang kita campur tadi. Okey, kalau sesiapa yang tak suka kuah pekat sangat, jadi tambahkan sedikit air lagi. Sedikit je, tak perlu banyak sangat. Okey, kacaukan sehingga semuanya sebati dan biarkan mendidih sekejap. Kemudian tutupkan api. So, kita punya kuah dah siap. Kuah sizzling ni. Jadi, bila nak makan, so masakkan dekat dalam kuali atau periuk yang lain lah. Dalam portion yang sedikit. Macam dekat kedai selalu buat tu. So, cedokkan 3 sendok ke kuah sizzling. Okey, masukkan ke dalam kuali. Okey, kemudian kita akan masukkan satu ketul yimi ni. Okey, kalau tak ada yimi, boleh saja gantikan dengan mi biasa ataupun gunakan kuih tiaw. Cuma kalau gunakan mi biasa atau kuih tiaw, saya tak perlu masak macam ni lagi lah. Cuma saya akan celur saja dengan air panas untuk buangkan mi punya lebihan minyak dan kapur tu. Dan terus masukkan kuah ni je, tak perlu masak lagi macam ni. Ikut preference masing-masing ya. So, kemudian masukkan pula sayur sawi yang dah dipotong. Okay, pastikan guna api kecil saja sebab kita tak nak dia hangus ataupun berkerak. Okay, cuma nak bagi yimi ni jadi lembut dan dia serap sedikit kuah. Okay, dan akhir sekali masukkan sebiji telur. Okay, kalau tak mau telur pun tak apa, tak perlu masukkan. Dan kalau letak telur, kita biarkan dia dulu sampai dia masak. Okay. So, inilah hasilnya. Okay, telur pun dah masak. Jadi lepas ni bolehlah kita tutupkan api dan sedia untuk hidangkan.
Sizzling Yimmy ni sedap kalau kita dapat makan masa dia masih panas-panas lagi. Okey semua, selamat mencuba.